Okey, Assalamualaikum kelas. Selamat pagi. Okey, hari ni kita akan beralih ke topik baru iaitu matriks. Apa tu matriks? Kita akan belajar apa itu matriks dan apa operasi asas bagi matriks. Okey, matriks ialah nombor yang disusun dalam baris. Ni, nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun bagi segi empat tepat atau segi empat sama. Matriks lazimnya diwakili dengan huruf besar dan ditulis dalam tanda kurung, sama ada petak ni ataupun tanda kurungan biasa. Tapi selalunya awak akan jumpa matriks dia akan guna yang petak ni. So mana-mana satu pun boleh. So saya cuma nak bagi awak ingat saja kalau soalan kata baris, bila ada perkataan baris ni, baris maksudnya susunannya adalah melintang. Itu baris. Kalau lajur, bahasa Inggeris dia column, susunan dia menegak. Jangan confuse pula. Ni baris, ni lajur. Okey, tengok contoh yang pertama. Wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. A. Jadual di bawah menunjukkan keperluan kalori harian bagi perempuan mengikut kategori. Okey, saya nak bagi contoh dulu. Tadi matriks ada baris dan lajur. So, kalau baris, katakan kita ada maklumat A, B, C. Kalau kita nak susun dalam baris macam tu. Kalau kita nak susun dalam lajur, dia akan jadi A, B, C. Ni dalam lajur. Dia boleh jadi juga ada dua lapis baris. Contohnya A, B, C, D, E, F. Jadi macam ni. Ataupun A, B, C, D, E, F. Tak kisah mana-mana pun selagi soalan dia tak tetapkan. Kalau dia dah tetapkan bentuk tu tak ada pilihan, tu cerita lain. Tapi biasanya awak ada pilihan. So, tengok. Biasanya saya akan guna petak yang ni. Siapa nak pakai yang jenis kurungan biasa pun boleh. Okey, kita tengok. Dalam kes ni, keperluan kalori kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas. Maksudnya, mereka ini berada pada sama ada awak susun secara baris. Kita akan susun macam ni. 1,700. Tak perlu koma ya. Hanya jarakkan saja kawasan dia. Dan tutup kurungan. Ini nama dia adalah matriks baris. Kenapa dia nama matriks baris? Sebab dia susun satu barisan sahaja. Matrik kita panggil matrik baris kalau dia satu barisan saja disusun secara baris. Dan kalau awak tak nak baris, awak nak lajur, awak akan susun dia macam ni. Secara menegak. 1,700, 2,100, 2,000 dan 1,800. Yang ni kita namakan dia matriks lajur. Kenapa matriks lajur? Hanya satu saja lajur yang terhasil. Matriks baris hanya satu saja baris yang terhasil. Okey, tengok contoh 1B pula. Wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Okey, jadual di bawah menunjukkan pungutan pingat oleh kontijen Malaysia untuk 3 acara dalam Tamasya Sukan C ke-29. Yang ni dia ada jenis piala, jenis pingat dan ada acara. Maksudnya kalau kita susun
acara terjun, emas dia ada 13, perak dia ada 5, gangsa dia ada 1. Maksudnya jangan ubah susunan dia kalau boleh. So kalau kita tak ubah susunan dia, kita akan pilih yang ni laju pertama, laju kedua, laju ketiga. So kita terus tulis 13, 5, 1, 10, 2, 4, 8, 8, 9. Jadi satu matriks. Ada satu lagi susunan yang awak boleh buat adalah, kalau awak tak nak buat lajur, yang lajur ni nak jadi baris, yang baris, minta maaf, awak tak nak susun dalam bentuk baris, awak nak susun dalam bentuk lajur. Yang baris ni jadi lajur. Maksudnya, yang ini, awak nak susun dia dalam bentuk menegak. Jadi 13, 5, 1. Kalau yang ni awak dah buat menegak, yang ni, so yang kedua pun kena ikutlah menegak. So mana-mana pun boleh. 10, 2, 4 dan 8, 8, 9. Kedua-duanya diterima. Sebab kalau awak tengok nombor 13 ni, dia baris pertama. Maksudnya kita tahu dia adalah milik acara terjun dan emas. Jadi siapa lagi yang emas? 10. 10 adalah emas. Sebelah dia ada emas. Maksudnya barisan laju pertama adalah berkaitan acara terjun. Laju kedua pencak silat. Dan laju ketiga olahraga. Kalau yang pertama tadi, laju pertama dia adalah berkaitan dengan pingat emas, pingat perak, pingat gangsa. Jadi acara dia melintang. Kalau yang ni acara dia menegak, pingat dia secara melintang. So tak bolehlah tukar-tukar ya. 4 dengan 9 ni kedudukan tak boleh ubah. Kalau dia awak dah tukarkan dia 1, 4, 9 susunan untuk gangsa, dia kena sama untuk gangsa. Acara dia pun kena sama. Okey, tengok contoh 1C. Dalam ujian 1, Samad telah mendapat 76 markah untuk Bahasa Melayu, 82 markah untuk Matematik dan 72 markah untuk Sejarah. Hamid pula telah mendapat 80 markah untuk Bahasa Melayu, 88 markah untuk Matematik dan 70 markah untuk Sejarah. So, kita ada Samad dan Hamid. Samad, Hamid. Samad ni dia punya BM 76. Matematik dia 82 dan sejarah dia 72. Hamid Bahasa Melayu dia 80. Matematik dia 88 dan sejarah dia 70. Awak tengok. Daripada sini pun kita dah dapat satu matrik di mana kita boleh susun 76, 82 dan 72. Baris pertama untuk Samad, baris kedua untuk Hamid. Kalau tak nak susun dalam macam ni, awak tak nak dia lebar, panjang ke belakang, kita akan susun dia secara menegak. Macam mana? Kalau sini tadi, Samad dan Hamid disusun secara melintang. Sekarang ni kita nak susun Samad dan Hamid secara menegak. Maksudnya sini Samad dan Hamid. Jadi kita akan susun kalau Samad 76, 82, 72, Hamid 80, 88 dan 70. Maksudnya kalau melintang baris pun mesti sama. 70 dan 80 ni untuk Bahasa Melayu, 80, 88 untuk Matematik, 72, 70 untuk Sejarah. Cuma kedudukan dia saja kita ubah sama ada susun secara baris atau susun secara lajur. Okey, bagaimanakah menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks? So, untuk kes ni kita nak tahu peringkat matriks dan kita nak tahu unsur tertentu dalam matriks.
Peringkat matriks boleh ditentukan dengan menulis bilangan baris dan bilangan lajur. Okey, cara nak tulis dia adalah kita akan tulis baris darab lajur. Ini cara nak tulis dia tapi sebutan dia baris dengan lajur. Kalau baris dia 3 lah. Contoh dalam kes ni. Baris adalah bilangan susunan melintang. 2 baris. 2 baris dengan berapa lajur? Lajur susunan menegak. 1, 2, 3. Jadi 2 dengan 3. Ataupun nak boleh je awak sebut matriks 2 darab 3. Tak ada masalah. Maksudnya kita tahu yang pertama baris, yang kedua lajur. Kalau awak lupa baris ke lajur dulu baris ke lajur. Awak tengok, kita cuma ada buat baris dan lajur. Antara B dengan L, yang mana dulu awak jumpa? Kalau kita buat A sampai Z kan. So B dulu baru L. Jadi baris dengan lajur. Jadi dia buat conclusion macam ni. Matriks dengan M baris dan N lajur mempunyai peringkat M kali N dan dibaca sebagai matriks M dengan N. Jadi yang ni kita baca matriks 2 dengan 3. Jadi secara umumnya unsur pada baris ke I dan lajur ke J dalam matriks A boleh diwakili oleh, so ni matriks A. Matriks A ni matriks besar, nama bagi matriks ni sama dengan, tengok dia buat A11, A12 sampai A1N. Lepas tu dia ulang. Ini baris ke berapa? Baris kedua. Bila baris kedua dia start dengan nombor 2. Baris ketiga start dengan 3. Sebab apa? Baris ke I dan lajur ke J. Nombor yang di depan akan menentukan kedudukan baris, nombor di belakang menunjukkan kedudukan lajur. Kalau lupa, ingat. B dulu baru L. Baris baru lajur. Nak keluar saja dia. Baris baru lajur. Bala. So, saya tengok contoh. Kita bagi contoh yang pertama. Kita tengok. Kalau kita buat 2, 3. 2, 3 ni, apa peringkat matriks dia? Peringkat matriks pun kita guna bar, la. Bar kali la. Itu je beza dia. So, baris dia 1. Macam mana tahu 1? Tengok, melintang dia ada berapa? Ada 1 melintang. Kali, ada berapa lajur dia? 1, 2. Saya ulang. Melintang, hanya 1 saja melintang. Kalau menegak, lajur ada 1, 2. So, 1 dengan 2. Itu peringkat matriks dia. Kalau soalan minta, bagi tahu kedudukan A11. A11 ni maksudnya cari unsur. Unsur baris pertama, lajur pertama. So, kalau kita buat macam ni, so, yang mana baris pertama? Yang ni. Lajur pertama? Yang ni. Ini lajur pertama, lajur kedua. Jadi, jawapan dia unsur dalam A11 adalah 2. Kalau soalan kata A12. Kenapa dia keluar tu pula? Okey, A12. Kita nak tahu siapa yang ada dekat A12. Maksudnya, baris pertama, lajur kedua. Ni baris pertama, lajur kedua ada unsur 3. Okey, kita cuba yang lain pula. Contoh B. B kita buat banyak sikit. 2, -1, 3, 4. Ni contoh Peringkat dia apa? Peringkat soalan ni, baris dia ada 2. Jadi 2 dengan lajur dia pun ada 2. 2 dengan 2. Itu cara nak tengok peringkat. Jadi kalau dia nak tengok unsur, katakan B. Soalan B saya tulis B lah.
Tapi sebenarnya tak kisah kalau soalan tulis simbol apa pun. Yang penting awak tengok kedudukan. Soalan kata B, 2, 1. 2 ni menunjukkan baris kedua. So, baris kedua yang bawah lah. Lajur pertama. Jadi, baris kedua, lajur pertama. Siapa yang ada di situ? Ada nombor 3. 3 adalah unsur bagi B21. Kalau soalan kata B22, maksudnya kedudukan dia baris kedua. So, baris pertama, baris kedua di bawah. Dan lajur kedua. Lajur kedua nombor 4. Okey, boleh? Begitulah seterusnya. Matriks awak boleh jumpa sampai 5 kali 5 matriks. Banyak bentuk dia. Yang penting awak tahu, kalau nak tahu peringkat matriks, tengok bilangan baris, tengok bilangan lajur. Depan adalah baris, belakang adalah lajur. Sama juga dengan unsur. Depan ini adalah baris, nombor di belakang mewakili lajur. Okey, tengok contoh yang kedua. Diberi 3 matriks P yang ini, Q yang ni dan R yang ni. Tentukan A peringkat setiap matriks itu. So, kita jawab A dulu. Untuk A. P. Apa peringkat matriks P? Ingat, kita nak tulis peringkat matriks, kita akan tulis baris dengan lajur. Baris dulu. Baris dia ada 1 baris. Jadi 1. Dengan lajur. Ada berapa lajur? 1, 2, 3. 3 lajur. P. Okey, kalau Q, tengok baris kali lajur. Baris 1, 2. 2 baris. Dengan berapa lajur? Ada 1 saja garisan menegak yang kita boleh buat. Iaitu, jadi dia 2 dengan 1. Untuk R pula, ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. So, ada 4 baris. Ada berapa lajur? 1, 2, 3, 4. Ada 4 lajur. Jadi, 4 dengan 4. Okay, itu untuk menentukan peringkat. Kalau nak tengok unsur pula, tengok soalan yang pertama. Baris pertama dan lajur ketiga matriks P. Dia tulis P13. P13. So, matriks P. Baris pertama, lajur ketiga. Baris pertama, lajur ketiga adalah 9. Kalau soalan B2. Baris kedua dan lajur pertama matriks Q. Dia nak Q21. Q21. 2 ni menunjukkan baris. Baris kedua, lajur pertama. Q, baris kedua. Ni baris 1, baris kedua, lajur pertama 5. Sebab dia memang ada 1 lajur je. Dan yang ketiga, baris ketiga dan lajur keempat matriks R. Dia bagi R 3, 4. Maksudnya baris ketiga, lajur keempat. Baris ketiga, lajur keempat untuk R. Baris ketiga, kira baris 1, 2, 3. Okey, ni baris ketiga. Lajur keempat, 1, 2, 3, 4. Jadi, nombor 1 berada di baris ketiga, lajur keempat. Macam tu. Tengok contoh yang ketiga. Diberi matriks D. Tentukan peringkat dia. Peringkat tadi kita nak buat. Kita buat apa? Bala. Bala. Maksudnya baris. 1, 2, 3. 3 baris. Lajur dia 1, 2. Jadi matriks 3 dengan 2. Untuk B pula. Kalau dia minta D 1, 1. Baris pertama, lajur pertama. Siapa berada di baris pertama? Lajur pertama, negatif 2. Kalau D21. D21. Baris kedua, lajur pertama. Baris kedua, kita tengok yang ni saja. Lajur pertama, siapa yang berada lajur pertama? 0 ke 4?
Ya, kosong. Kosong berada di lajur pertama. Jadi, jawapan dia kosong atau sifar. Di 3, 2. Baris ketiga ni 1, 2, 3. Baris ketiga. Lajur kedua. Lajur kedua. So, siapa yang ada persilangan? Ya, 9. Tu cara nak tengok. Dia nak keluar juga. 9. Okey, bagaimanakah menentukan sama ada dua matriks adalah sama? Okey, sekarang ni kita nak tentukan. Kalau soalan tanya, adakah dua matriks ini sama? Awak kena ingat, M sama dengan N, matriks M sama dengan matriks N, jika dan hanya jika kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur padanannya sama. Macam mana? Apa maksud dia tu? Maksudnya, contoh, satu matriks M. Katakan matriks M ni ada A, B. Matriks N ada A, B juga. Sama tak? Dia ada peringkat yang sama. Peringkat dia 1 dengan 2. Ini pun 1 dengan 2. Kemudian unsur dia sama. A, B sama. Katakan saya letak lagi satu. Matriks P. B, A. Contoh Okey, yang ni M sama dengan N. Macam mana pula kalau kita bandingkan M dan P? Sama tak M dengan P? Peringkat dia sama 1 dengan 2, tapi unsur dia tak sama sebab di depan sini A, yang ni B. Kedudukan A dengan B dia berubah kan? Jadi M tak sama dengan P. Itu maksud dia. Maksudnya peringkat kena sama dan setiap unsur sepadan dia kena sama. Kalau depan A, yang ni pun mesti A, tak boleh berubah. Okey, contoh yang keempat, tentukan sama ada setiap pasangan berikut adalah sama. Berikan sebab anda. So, kita nak tengok sama ke tak sama. Untuk A. 2, 2. Okey, 11, 11. 1, 3. Jadi, A sama dengan B. Kerana peringkat yang sama dan setiap unsur sepadan dia sama. Tengok soalan B. B, peringkat dia sama tak? Peringkat tak sama. Kita akan kata C tidak sama dengan D kerana peringkat matriks tidak sama. Macam tu je lah nak tentukan. Jadi tak payahlah tengok unsur dah. Kalau peringkat dah tak sama, unsur confirm lah dah tak sama. Jadi untuk C, kita tengok peringkat dia sama. Unsur dia 8 sama. 3 dah tak sama. Sepatutnya di sebelah kanan 8 ni 3 dah tak sama. Jadi kita juga kata E tidak sama dengan F kerana unsur sepadan tidak sama. Kalau soalan D pula. Soalan D apa yang tak sama? Peringkat dia sama tak? Dia ada 1, 2, 3 baris. Dia ada 2 lajur. Yang ni 3 baris, 2 lajur. Peringkat dia sama. Yang tak sama adalah unsur yang sepadan. Yang ni 0.5, 1/2. Oh, yang ini sama ke tak sama sebenarnya? Saya pun tak perasan. 0.5 sama dengan 1/2. Negatif 2 sama dengan negatif 2. 6 sama dengan 6. 0.8 sama tak dengan 4/5? Cuba guna kalkulator. 4 bahagi 5 dapat 0.8.
Jadi sama, cuma cara dia tulis je berbeza. Negatif 1 dengan negatif 1, 12 dengan 12. Jadi matriks sama G sama dengan H. Dia trick awak. Nilai dia sama. Bila nilai dia sama, dia letak dalam bentuk lain pun tak ada masalah. Sebab unsur dia sama. Jadi ini matrik yang sama. Okey, tengok contoh 5 pula. Dia beri bahawa matriks P X0, 7, 5 tolak 3Z. Maksudnya awak kena tahu dia bahagikan ini. Ini adalah unsur yang berbeza. So ada berapa peringkat dia? Peringkat dia ada 2 dengan 2. A, B, C, D. Tu awak kena faham Tengok jarak dia. Dan matriks Q yang ni, tentukan nilai X, nilai Y dan nilai Z jika P sama dengan Q. Ingat tak? Kalau matriks P sama dengan matriks Q, peringkat dia kena sama. Yang ni sama 2 dengan 2 matriks. So nak tengok unsur yang sepadan. X sepadan dengan siapa? X sepadan dengan 5. Jadi X sama dengan 5. 7 sepadan dengan siapa? 7 sepadan dengan Y tambah 1. Jadi kita tulis 7 sama dengan Y tambah 1. So boleh tak dapat Y daripada sini? Boleh. Y sama dengan 7 tolak 1 jadi 6. Kemudian sifar dengan sifar tak ada masalah. Z ambil yang ni. Yang ni dia sepadan dengan yang ni. So kita tulis 5 tolak 3Z sama dengan 2Z. Okey, macam mana nak selesaikan ni? Langkah pertama, kumpulkan Z dengan Z, nombor dengan nombor. So, saya suka bulatkan macam ni dengan tanda dia. Kenapa? Sebab sebelah kanan ada Z, sebelah kiri ada campur. Jadi yang ada Z saya nak pergi bawa jumpa yang ada Z juga. So siapa yang kena tinggal kat sini? 5 kena tinggal. Siapa yang ada sebelah tanda sama dengan ni yang asal? 2Z memang dah ada kat sini. Siapa yang pergi jumpa dia? 3Z. Jadi tambah 3Z. Bila tolak kita pindah, kita biasanya awak buat jadi tambah. So selesaikanlah 5 sama dengan 5Z. Jadi Z sama dengan pindahkan 5. 5 per 5. Z sama dengan 1. Dah selesai. X 5, Y 6, Z 1. Okey, itu saja untuk tajuk subtopik yang pertama untuk tajuk matriks. Jadi sila buat latihan buku kerja muka surat 20 hingga 21, soalan 1 hingga soalan 5. Okey, bye kelas.